Pembinaan krematorium di tanah perkuburan Tamil di Buntung. Tuan Yang di-Pertua, saya sering dipersalahkan dan dikritik oleh MIC kerana menjadi penghalang kepada pembinaan krematorium di tanah perkuburan di Buntung. Tetapi saya ingin memperjelaskan di Dewan ini bahawa saya menyokong penuh pembinaan ini, tetapi apa yang disarankan oleh saya ialah biarlah krematorium ini dibina di kawasan yang sesuai dengan mendapat kebenaran dan kelulusan dari semua agensi teknikal kerajaan. Pada masa yang sama, pembinaan ini mesti mengambil kira perancangan masa depan dan bukannya bagi kepentingan masa kini. Biarlah pembinaan ini akan memberi faedah kepada masyarakat bagi tempoh masa yang lama dan bukannya penyelesaian jangka pendek. Baru-baru ini saya dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar pada suratnya yang terbaru bertarikh 18 Februari 2014 tidak meluluskan projek ini berdasarkan garis panduan. Dengan izin Tuan Yang di-Pertua, Seating and Zoning of Industry and Residential Areas dengan penjelasan bahawa tapak yang dicadangkan adalah berhampiran dengan kawasan perumahan dan penempatan di mana zon penampan adalah tidak mencukupi berdasarkan kepada garis panduan berkenaan. Saya juga sedar ada usaha-usaha yang dijalankan untuk memujuk Jabatan Alam Sekitar dalam menimbang semula permohonan ini. Tetapi semua mesti akur dengan pendedahan garis panduan dengan izin Seating and Zoning of Industry and Residential Areas. Kerana jika permohonan ini dibenarkan, dengan peranan MIC dalam pembinaan ini, kerana apa yang dipentingkan oleh MIC adalah peruntukan kerajaan yang mana ia adalah wang rakyat. Oleh itu saya mencadangkan supaya krematorium ini dibina di kawasan yang lebih sesuai dan strategi. Sebagai contoh, di satu kawasan yang sedia ada, di kawasan Hutan Kledang. Hutan Kledang bersebelahan lebuhraya Ipoh Lemut, yang mana ini adalah tanah kerajaan negeri. Saya pasti terdapat kawasan berkenaan amat sesuai untuk pembinaan ini kerana ia terletak jauh dari kawasan perumahan dan penempatan di mana zon penampan adalah mencukupi berdasarkan kepada garis panduan berkenaan. Tuan Yang di-Pertua, saya masih berpegang kepada konsep kebajikan dalam hal ini, di mana saya berpendapat krematorium yang dibina ini mestilah membawa manfaat kepada masyarakat, di mana ia mesti diselenggara oleh Majlis Bandaraya Ipoh bagi memastikan kepentingannya kepada semua pihak. Tuan Yang di-Pertua, masalah Majlis Bandaraya di kawasan Ipoh. Tuan Yang di-Pertua, setiap hari saya menerima aduan berhubung masalah perkhidmatan Majlis Bandaraya Ipoh. Perkara ini telah dibincangkan pada persidangan Dewan yang lalu, tetapi masalah ini masih menjadi isu utama penduduk-penduduk di kawasan Taman Lim, Taman Merdeka, Taman Idris, Taman Cherry, Taman Birch, Taman Muhibah dan sepanjang Jalan Selibin termasuk Kampung Baru Buntung dan seluruh kawasan perumahan di Buntung. Sebagai pihak berkuasa tempatan, adalah menjadi tanggungjawab utama Majlis Bandaraya Ipoh untuk membantu menyelesaikan dan menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada orang awam di kawasan pentadbirannya. Tetapi apa yang berlaku ialah sebaliknya, di mana masalah tempatan atau keperluan asas penduduk-penduduk masih tidak dapat diatasi. Antara masalah rakyat yang tidak dapat diselesaikan ialah masalah pengutipan sampah, masalah longkang, masalah semak samun yang tidak dibersihkan, masalah berhubung kesihatan, masalah penguasaan yang tidak selaras, masalah penembangan pokok dan lain-lain masalah di bawah pentadbirannya. Longkang-longkang yang tidak dibersihkan menjadi masalah kepada penghuni-penghuni, di mana ia membawa kesan buruk kepada pembiakan nyamuk dan masalah pencemaran bau busuk. Longkang-longkang yang tersumbat menyebabkan air bertakung
dan ini akan memberi kesan buruk sehingga ia menjadi tempat pembiakan nyamuk, terutama nyamuk Aedes. Ketika ini demam denggi merupakan masalah utama di negara ini dan saya pasti Majlis Bandaraya Ipoh mengetahui masalah ini. Janganlah bertindak selepas mendapat aduan. Majlis Bandaraya Ipoh mesti mengambil tindakan awal untuk membersihkan longkang-longkang berkenaan sebelum terlambat. Saya pasti Majlis Bandaraya Ipoh mempunyai perancangan atau jadual kerja susulan bagi menjalankan kerja-kerja ini, tetapi semuanya masih tidak berfungsi. Di setiap pihak berkuasa tempatan terdapat ahli-ahli majlis yang dipilih untuk menjalankan tugas bagi membantu menyelesaikan masalah rakyat. Tetapi ahli-ahli majlis pula mengambil kesempatan untuk berpolitik dan menggunakan kuasa untuk hal-hal bertentangan dengan tugas mereka. Kesemua ahli-ahli majlis ini dibayar allowance yang mana datangnya dari wang rakyat. Saya mencadangkan supaya ahli-ahli majlis yang dilantik mesti diwajibkan atau menghadiri kursus atau latihan bagi memahami dan mengetahui dengan sejelasnya tugas mereka sebagai ahli majlis. Penerangan tentang Local Agenda 21 juga perlu diberikan kepada ahli-ahli majlis supaya mereka akan lebih proaktif dalam menjalankan tugas mereka. Perlantikan ahli majlis adalah untuk mengeratkan lagi hubungan rakyat dengan mereka bagi membantu menyelesaikan masalah setempat. Tetapi perkara yang sebaliknya berlaku. Kebanyakan penduduk tidak tahu adanya ahli majlis bagi kawasan mereka. Dan ini dengan jelas menunjukkan ahli majlis tidak memainkan peranan mereka. Tuan Yang di-Pertua, Majlis Bandaraya Ipoh baru-baru ini mendapat seorang Datuk Bandar yang baru dan saya dan keseluruh warga di kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Ipoh sangat-sangat berharap Datuk Bandar akan membawa pembaruan dan dalam pentadbiran demi kebaikan warga kota. Tuan Yang di-Pertua, pada ucapan malam dan hari ini, saya dapati isu-isu seperti isu penerokahan haram yang telah dibawa oleh Yang Berhormat Slim dan juga Kuala Sepatang. Tuan Yang di-Pertua, seperti mana Yang Berhormat Slim telah menggesa kepada kerajaan negeri untuk mengambil tindakan tegas terhadap peneroka-peneroka haram, terutama di kawasan hutan dan tanah milik kerajaan tanpa mendapat kebenaran dari kerajaan. Saya sangat-sangat mengalukan cadangan ini. Dan saya percaya Yang Berhormat Pangko masih ingat lagi kepada surat saya mengenai penerokahan haram kawasan hutan Bukit Keledang di Buntung yang diceroboh atas alasan air terjun Buntung ditutup sebulan untuk pembersihan sementara oleh seorang MIC yang bertindak sebagai calon bebas di Buntung. Individu ini mendakwa bahawa beliau telah mendapat kerestuan dari bekas penasihat Menteri Besar Perak. Tetapi Tuan Yang di-Pertua, saya telah mendapat maklum balas dari agensi-agensi kerajaan bahawa kerja-kerja penerokaan ini adalah haram dan tidak mendapat kelulusan dari mana-mana agensi kerajaan. Saya berharap Yang Berhormat Pangko mengambil maklum tentang perkara ini dan pastikan bahawa peneroka-peneroka haram ini diambil tindakan tegas terutamanya individu ini. Yang Berhormat, 3 minit saja lagi. Lebih-lebih malang lagi, individu ini telah menggunakan gambar pemimpin Barisan Nasional bagi tugasnya. Nah, ini. Jadi, saya tak faham kenapa kerajaan negeri tak ambil tindakan sampai hari ini. Apakah pemimpin ini juga terlibat? Bekas adun Sungai Rapak pun ada. Jadi saya minta kerajaan negeri siasat hal ini, sebab kalau tidak disiasat mungkin ramai lagi yang ikut jejak macam ini. Jadi itulah sebab saya sokong Yang Berhormat Slim supaya perkara ini diberi perhatian.
Akhir kata, saya memohon kepada Yang Berhormat Pangko untuk mengambil tindakan tegas terhadap individu yang melakukan perbuatan ini, yang telah menyalahgunakan kedudukan untuk kepentingan sendiri tanpa mengambil kira nilai-nilai kebajikan masyarakat terlebih dahulu. Sekian, Buntung menyokong. Terima kasih.